Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 10 November. Kerajaan negeri telah memperuntukkan RM99,500 tahun ini kepada 199 orang penambang di bawah program Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, bantuan RM500 sekali bayar bagi setiap penambang berdaftar dengan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak itu adalah bagi membantu pihak tersebut yang terjejas teruk akibat COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka yang berdaftar di bawah lembaga sungai-sungai diberi bantuan ini. Tahun lepas juga kita bagi bantuan yang sama. Ini adalah tahun kedua supaya untuk boleh mengurangkan beban. Beliau menyatakan demikian semasa ditemui pemberita dalam majlis penyerahan cek bantuan khas penambang Sarawak Kusayang BKSS 6.0 di Terminal Ekspres Sibu. Menurut Datuk Seri Lee Kim Shin, bantuan berkenaan diberikan kepada 131 penambang di wilayah 1 yang merangkumi bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Seri Aman dan Betong. Manakala 10 penambang menerima manfaat bantuan itu bagi wilayah 2 merangkumi bahagian Sibu, Sarike, Mukah dan Kapit. Sementara 58 penambang turut menerima bantuan tersebut di wilayah 3 yang meliputi bahagian Bintulu, Miri dan Limbang. Datuk Seri Lee menambah, tahun lepas kerajaan negeri turut memperuntukkan RM99,500 untuk membantu 199 penambang berkenaan. Para penambang yang ditemui berasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan itu yang sedikit sebanyak meringankan beban harian mereka. Terima kasih semua pemerintah kasih saya duit untuk bantu tu. Okeylah, jika bukan tidak ada lah. Semua terima kasih semualah. Terima kasih dengan Sarawak Kusayang. Saya meminta duit 500 pakai belanja harian. Kementerian Pengangkutan Sarawak sedang memantau selain bekerjasama dengan residen bahagian serta pengusaha bot tentang perkembangan terkini situasi perkhidmatan pengangkutan air dan berharap sektor tersebut dapat beroperasi pada kapasiti penuh tidak lama lagi. Sarawak menubuhkan Jawatankuasa Penilaian Khas untuk pengagihan sekali bayar bantuan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini pada Ogos dan Oktober. Menerusi kenyataan Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak Jabatan Ketua Menteri, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil memberitahu, jawatankuasa itu ditubuhkan bagi memastikan integriti, pematuhan dan ketelusan pengagihan bantuan tersebut. Jawatankuasa itu dipengerusikan oleh Unit Perancang Ekonomi Sarawak dan ahli terdiri daripada Jabatan Peguam Negara Negeri, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan dan Perkeso Sarawak. Jelas Datuk Dr. Muhammad Abdullah, bantuan itu bagi membantu komuniti perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau memaklumkan jawatankuasa itu telah meluluskan sebanyak 46,000 PKS dan perusahaan mikro yang layak berdasarkan senarai yang disediakan oleh Perkeso. Beliau dalam pada itu menggesa syarikat berkaitan supaya segera menyerahkan maklumat dan dokumen yang diperlukan melalui portal dalam talian di www.sarawak.gov.my agar bantuan dapat dibuat selewat-lewatnya Disember depan nanti. Politeknik Metro Betong Sarawak PMBS mengalukan kerjasama tokoh industri yang mempunyai pengalaman dan kepakaran untuk menganggotai Majlis Penasihat Industri institusi itu. Ia bertujuan meningkatkan kebolehpasaran graduan seiring dengan pembangunan modal insan negara ke arah mencapai ekonomi berpendapatan tinggi. PMBS dalam kenyataan media memaklumkan majlis ini merupakan platform peneraju kepada industri dalam memberikan cadangan dalam menambah baik sistem program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Mesyuarat Majlis Penasihat Industri itu yang diadakan di Kuching juga menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Industri sebagai salah satu inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi. Ia bertujuan memberi nasihat serta membantu membangunkan kurikulum yang lebih mantap serta berdaya saing bagi melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran. Dalam mesyuarat itu juga turut memberi fokus pembangunan aktiviti PMBS dengan industri memberi input dan maklum balas mengenai trend penggabungan dan keperluan industri bagi memastikan kerelevanan program politeknik berkenaan.
Sejumlah 405 individu di Sarawak dijangkiti wabak COVID-19 pada kategori 1 dan 2, manakala 11 lagi pada kategori 3, 4 dan 5. Menurut nyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN semalam, daripada jumlah tersebut 138 kes direkodkan di daerah Kuching. Manakala 8 daerah di negeri ini merekodkan dua angka antara 55 hingga 11 kes. JPBN turut memaklumkan sebanyak 13 kematian disahkan positif COVID-19 semalam melibatkan kematian yang direkodkan pada 21 Oktober hingga 8 November. Dalam kenyataan tersebut turut memaklumkan bahawa tiada kluster baharu semalam manakala satu kluster ditamatkan iaitu kluster industri Jalan Semerbak Kuching. Ini sekaligus menjadikan 20 kluster masih aktif di negeri ini. JPBN turut memaklumkan bahawa tiada lokaliti yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Kenyataan yang sama juga melaporkan bahawa tiada lokaliti dilanjutkan atau ditamatkan PKPD semalam. Biarpun wabak COVID-19 tidak mengganas seperti Mac tahun 2020, namun pemergian orang tersayang yang tidak kembali lagi membuka mata dan meruntun jiwa insan-insan yang ditinggalkan. Dengan kerjasama pihak Jabatan Agama Islam Sarawak bahagian Miri, Jabatan Forensik Hospital Miri dan sukarelawan pengurusan dan pengebumian jenazah pesakit COVID-19, kru berita RTM Miri tidak melepaskan peluang mengikuti proses pengurusan jenazah beragama Islam di Miri. Catherine Igang ada laporannya. Menerima panggilan kira-kira pukul 3 petang pada 22 Oktober lalu daripada pihak JAIS Miri yang mengatakan terdapat 3 jenazah COVID-19 diurus pada hari tersebut. Kru RTM Miri bergegas ke Jabatan Forensik Hospital Miri untuk mengikuti prosedur pengurusan jenazah yang akan dibawa ke tapak perkuburan Sungai Belubuh Bakam Miri. Menurut Pegawai Perubatan Hospital berkenaan, Dr. Muhammad Anik Muhammad Amran, proses pengurusan jenazah pesakit COVID-19 bermula dengan pengecaman jenazah oleh ahli keluarga sehingga ke proses pengebumian di tapak perkuburan. Setiap proses mengikut ketetapan dengan kadar yang pantas bagi mengelak pertambahan jumlah jenazah yang tidak dijangka dalam sehari. Pegawai Hal Ehwal Islam Imam bahagian Miri Syarafuddin Suaud, antara petugas menguruskan jenazah COVID-19, memberitahu proses adalah berbeza daripada kematian biasa yang merangkumi kedudukan jenazah dalam keranda selain ia diurus secara tayamum. Keranda itu dibuat khusus untuk meletakkan jenazah COVID. Dia tak seperti jenazah biasa iaitu dibaringkan tetapi diiringkan menghadap ke arah kiblat. Maka akan ditanda muka sebelah mana dan kepala di sebelah mana. Dan seterusnya keranda itu akan disil, akan dipaku ataupun didrill menggunakan skru. Kemudian jenazah siap untuk diletakkan dibawa ke dalam van jenazah. Zainuddin Yamat, seorang sukarelawan pengurusan jenazah COVID-19 berkata pihaknya sentiasa ditekankan dengan prosedur yang ditetapkan bagi keselamatan petugas. Kita melalui beberapa proses daripada pihak hospital, JAIS dan pihak masjid sendiri mempunyai kita memperlukan prosedur yang ketatlah untuk semua proses daripada hospital sampai ke pengebumian. Selesai pengebumian, para petugas termasuk sukarelawan disanitasi. Pakaian pelindungan diri dibuka dan dibuang ke lokasi yang dihaskan. Dr. Muhammad Anik berterima kasih kepada semua pihak terlibat termasuk keluarga jenazah serta pihak polis yang bekerjasama memudahkan pengurusan jenazah COVID-19 ini. Tanpa mereka, agak sukar bagi kami menguruskan jenazah COVID ini kerana ia melibatkan prosedur-prosedur yang khas dan khususlah.
Mengendalikan banyak kematian akibat wabak COVID-19 ini merupakan cabaran terbesar dan pengalaman berharga buat petugas barisan hadapan. Cabaran terbesar kepada saya adalah seperti saya tahu frontliner kita harus bekerja siang dan malam, tidak dapat balik bercuti dan harus mengatur masa dan bekerja dalam keadaan tertekan. Tapi kita alhamdulillah. Terima kasih petugas barisan hadapan berjuang mendepani wabak COVID-19. Catherine Igang, RTM. Sekian berita pagi Sarawak edisi 10 November. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung keluarga yang sahih di Berita RTM. Saya Fazril Hisham Afandi. Salam hormat. Assalamualaikum.